cara bacaan bismillah, cara bacaan basmalah ataupun bismillah di antara dua surah. Di antara dua surah. Maksudnya apa? Apabila awak baca satu surah, awak dah habis satu surah, okey, ayat yang terakhir itu awak nak sambung surah yang seterusnya. Contohnya surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq. Surah tu pendek-pendek je. Awak nak sambung surah Al-Ikhlas, terus nak masuk ke surah Al-Falaq. Jadi awak tak perlu kat di situ, awak tak perlu dah baca isti'azah lain. Tak perlu. Awak terus habis surah ayat yang terakhir dan baca bismillah dan terus sambung ayat yang seterusnya, iaitu awal surah yang seterusnya. Okey, dia sebenarnya ada 4 cara. Ada 4 cara. Macam yang minggu lepas kita dah belajar, ada 4 cara. Sini pun sama, dia ada 4 cara juga. Abraham, duduk tempat Abraham. Duduk tengok sini. Okey, dia ada 4 cara juga. Cuma cara yang keempat itu tidak disyorkan. Maksudnya kalau awak baca tu makruh sikitlah. Maksudnya tak payah bacalah. Tak payah baca. Tapi yang boleh dibaca hanya 3 cara sahaja. Cara yang keempat itu lebih baik tak payah buat. Tak payah baca. Cuma Mila Ustaz tak tunjuklah. Jadi cara yang ada hanya 3 cara saja yang disunatkan atau dibolehkan. Okey, cara yang pertama. Fokus 10 minit sahaja. Cara yang pertama adalah awak waqaf pada akhir surah. Maksudnya waqaf maksudnya berhenti. Ustaz dah ulang banyak kali, waqaf maksudnya berhenti. Waqaf pada akhir surah dan basmalah. Akhir surah berhenti, basmalah pun berhenti dan baru sambung awal surah. Berhenti, akhir surah berhenti, basmalah berhenti dan baru sambung awal surah. Tengok contoh ni, tengok yang Ustaz tanda merah-merah ni. Yang Ustaz tanda merah-merah ni maksudnya berhenti. Stop tu maksudnya berhentilah. Tengok Ustaz baca. Ini cara bacaan yang pertama. Contohnya, inna syani'aka huwal abtar. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Inna a'tainakal kautsar. Berhenti. Maksudnya awak berhenti semuanya. Awak berhenti kesemuanya. Ustaz ulangi sekali lagi cara bacaan dia. Awak berhenti pada akhir surah, berhenti pada basmalah dan berhenti pada berhenti pada awal surah juga. Contohnya inna syani'aka huwal abtar. Berhenti dah akhir surah. Ambil bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Inna a'tainakal kautsar. Berhenti. Ini adalah cara bacaan yang pertama, iaitu awak berhenti ke semuanya, berhenti ke tiga-tiga tempat itu. Cara bacaan yang kedua. Cara bacaan yang kedua. Awak waqaf pada akhir surah pertama. Waqaf surah pertama awak waqaf dan sambung basmalah dan awal surah kedua. Surah yang pertama, di akhir surah yang pertama tu awak berhenti. Maksudnya waqaf ataupun berhenti. Lepas tu bismillah dengan awal surah awak sambung. Bismillah dengan awal surah awak sambung. Cuba tengok yang Ustaz tanda merah. Ustaz tanda merah tu maksudnya berhenti. Yang Ustaz tanda hijau tu maksudnya awak kena sambung. Contohnya kita baca di akhir surah inna syani'aka huwal abtar. Berhenti. Nampak tanda merah. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dekat bismillah ni kena sambung. Nampak Ustaz tanda hijau tu? Ustaz tanda hijau tu maksudnya kena sambung. Ustaz ulangi. Inna syani'aka huwal abtar. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu baru awak kena sambung. Ini adalah bacaan yang kedua. Ingat berhenti di akhir surah. Bismillah dengan awal surah awak kena
kena sambung. Ini bacaan yang kedua. Okey. Bacaan yang ketiga. Okey, bacaan yang ketiga awak sambung akhir surah dan dengan basmalah. Okey. Okey, cara bacaan yang ketiga awak sambung kesemuanya lah. Sambung akhir surah, basmalah dan awal surah. Sambung ketiga-tiga dia. Ketiga-tiga awak sambung. Contohnya, okey, ini bacaan yang ketiga. Contohnya, inna syani'aka huwal abtaru bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kausar. Okey, cara bacaan yang ketiga sambung ke semuanya. Sambung ke semuanya. Akhir surah, bismillah dan awal surah. Okey, Ustaz ulangi. Sambung ke semuanya. Akhir surah, bismillah dan awal surah. Okey. Inna syani'aka huwal abtaru bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kausar. Okey, ini adalah bacaan yang ketiga. Okey, bacaan yang keempat itu Ustaz kata makruh, awak tak perlu buat, Ustaz tak tunjuk, cuma Ustaz cakap, Ustaz bagi tahulah. Bacaan keempat adalah awak sambung akhir surah dengan bismillah sahaja. Awak sambung akhir surah dengan bismillah, lepas tu ambil awal surah. Itu makruh, maksudnya tak perlu buatlah. Macam mana? Okey, awak sambung. Inna syani'aka huwal abtaru bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Okey, itu bacaan yang keempat. Ustaz tak tunjuk di sini. Jadi sebab apa? Sebab ramai ulama kata itu bacaan yang makruh. Okey. Makruh ni maksudnya tak elok lah. Okey, itu 3 cara bacaan akhir surah, bismillah dan awal surah. Nanti Ustaz nak test seorang-seorang, tengok dia faham ke tak. Okey. Seterusnya adalah hukum bacaan basmalah dan basmalah di surah Al-Fatihah. Hukum bacaan basmalah sebelum surah Al-Fatihah dan surah At-Taubah. Okey, ketika solat awak wajib ketika solat Ustaz kata wajib tu maksudnya kalau awak tak buat tak sah solat awak. Itu maksudnya wajib. Jap, mana pen ni? Okey, jap Okey. Sebelum hukum bacaan basmalah sebelum surah Al-Fatihah dan surah At-Taubah. Taubah. Okey. Dalam solat awak wajib, nampak Ustaz tanda wajib baca Al-Fatihah dalam solat. Maksudnya wajib, maksudnya kalau awak tak baca Al-Fatihah dalam solat tak sah solat awak. Awak kena ulang balik. Okey, awak kena ulang balik. Maksudnya wajib tu maksudnya kalau tak sah lah solat. Kalau awak tertinggal maksudnya terbatal lah solat awak tu. Al-Fatihah jangan conteng. Okey, jadi wajib membaca basmalah dalam surah membaca basmalah dalam Fatihah di dalam solat. Di dalam solat sahaja wajib. Contohnya kalau luar solat awak saja nak baca, terus baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Okey, kalau awak terlupa baca bismillah itu tak apa. Itu tak apa. Hanya dalam solat sahaja tak boleh. Okey. Hukum baca basmalah ketika membaca Al-Quran. Okey. Hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Quran. Maksudnya nak baca surah apa pun ataupun ayat yang mana pun, hukum dia adalah sunat muakkad. Sunat muakkad maksudnya sunat yang dituntut. Okey, awak boleh tengok dalam buku teks awak ada tulis di situ. Sunat yang dituntut. Maksudnya sunat tu hampir-hampir kepada wajib. Okey, kalau sunat biasa ni biasalah kan, sunat biasa. Kalau sunat muakkad ni lebih kuat sikit. Sunat muakkad ni dia hampir-hampir sikit nak dekat wajib, tapi tak wajib lagi.
Dia hampir-hampir je. Jadi ketika membaca Al-Quran dan memulakan pekerjaan yang baik. Maksudnya tak semestinya baca Quran saja, baca bismillah. Perbuatan yang baik. Contohnya nak makan. Nak makan pun disunatkan baca bismillah. Okey, awak nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Nak baca buku, bismillahirrahmanirrahim. Nak belajar hari ni, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nak buat apa? Nak duduk. Tak kisahlah, pekerjaan yang baik. Okey, disunatkan membaca bismillah. Okey. Hukum membaca basmalah sebelum surah At-Taubah. Ingat kalau surah Al-Fatihah hukum dia wajib dalam solat sahaja. Dalam solat sahaja. Okey, kalau surah-surah lain sunat muakkad. Okey, kalau surah tu surah At-Taubah, surah Bara'atum minallah. Surah At-Taubah. Okey, dalam Al-Quran ada 114 surah. Okey, tolak maksudnya di 114 ni tolak surah At-Taubah maksudnya 113. 113 ni sunat baca bismillah. Sunat baca bismillah. Hanya satu surah sahaja iaitu surah At-Taubah awak diharamkan baca. Haram baca bismillah dalam surah At-Taubah. Sebab apa? Sebab apa haram? Sebab apabila surah At-Taubah ni turun, malaikat Jibril dia tak baca bismillah. Dia tak baca, dia terus masuk surah Bara'atum minallah. Dia terus masuk. Okey. Jadi disebabkan malaikat Jibril tak baca, jadi Nabi Muhammad pun tak baca. Bila Nabi Muhammad tak baca, kita pun tak baca juga. Kita pun tak baca. Jadi kita ikut Nabi lah. Jadi 113 surah yang lain semuanya Nabi baca bismillah. Malaikat Jibril baca bismillah, Nabi pun baca bismillah. Jadi kita pun kena ikut 113 surah. Yang lain ni adalah sunat membaca bismillah. Hanya satu surah sahaja iaitu surah At-Taubah haram. Haram baca bismillah. Ustaz ulang haram. Nanti bila Ustaz suruh buka surah At-Taubah, nanti Ustaz suruh baca mula-mula, awak baca bismillah, Ustaz tarik telinga awak. Sebab awak tak faham lah tu. Sebab surah At-Taubah haram baca bismillah. Dan sebab apa lagi diharamkan? Sebab surah At-Taubah ni dia diturunkan ketika waktu peperangan. Ketika waktu peperangan. Masa perang tu, tengah-tengah perang tu surah At-Taubah turun. Jadi dia berlawanan dengan makna bismillah. Bismillah ni maksudnya keamanan dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Bila Tuhan yang Maha Pemurah turun waktu peperangan, peperangan ni dia macam ada kekerasan sikit. Jadi tak kenalah, dia tak kena. Sebab tu malaikat Jibril tak baca bismillah. Itu sebab dia haram. Sebab itulah dia haram baca bismillah. Jadi ingat hanya satu surah sahaja yang wajib iaitu surah Al-Fatihah. Tu pun ketika solat sahaja. Satu surah wajib, satu surah wajib. Okey, 113 yang lain sunat muakkad. Sunat muakkad. Okey, muakkad. Dan satu surah lagi haram iaitu surah At-Taubah. Okey. Satu surah wajib iaitu surah Al-Fatihah ketika solat sahaja. Okey, ketika luar tak apa. Okey. 113 lagi sunat muakkad dan satu surah yang haram iaitu surah At-Taubah. Okey. Okey, sekian saja untuk hari ini, topik hari ini. Kita sambung topik yang minggu depan pula insya-Allah. Assalamualaikum. Sekejap.